الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Baik, Alhamdulillah. Pertama-tama kita memanjat kesyukuran kepada Allah, taufik dan hidayah daripada Allah, kita dapat bertemu lagi pada pagi ini insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat yang saya hormati, pentingnya ilmu tauhid. Ingat balik rukun agama, iman, Islam, ihsan. Itu rukun agama. Orang tanya kita apa rukun agama? Iman, kena ada kat kita iman. Kita kena ada Islam, kita kena ada sifat ihsan. Seandainya iman kita tak ada, kita mengaji ilmu fiqh ya. Kita mengaji ilmu tasawuf, tapi kita tak mengaji ilmu tauhid, dia kira kosong tolak kosong. Semua amal ibadah kita Tuhan tolak. Kita kena kenal kalau semayang, siapa punya semayang tu, siapa perintah kita semayang. Atau mana? Kita kena kenal Tuhan. La tasahil ibadah illa bi ma'rifatillah. Wajib atas setiap mukallaf kena tahu 20 yang wajib. 20 yang wajib secara tafsili satu persatu. 1 2 3 sampai 20. 20 yang wajib. Sifat-sifat kesempurnaan Tuhan yang wajib atas setiap mukallaf. Dia tak kira siapa. Wajib belajar hingga mengetahui dan kita pegang kejap-kejap dengan hati kita. Pegang kejap-kejap tu dia panggil iman. Jangan ada syak, zon, waham, ragu-ragu tak boleh. Dia kena yakin. Bayangkanlah nak dapat yakin tu macam mana? Nak bagi yakin tu, dia mula dengan ilmu. Habis tu faham. Yang ketiga baru yakin. Yakin tak akan datang kalau kita tak faham. Faham tak boleh datang kalau kita tak mengaji. Itu pentingnya ilmu. Jadi 20 yang wajib kita pegang kejap-kejap. Daripada wujud, khidam sampai kita baca sampai kalam. Kaunuhu mutakaliman. Habis dulu kita bicara kitab Misbah. Ini kita masuk kitab Faridah pula. Kemudian 20 yang apa dia? Tambah 20 yang mustahil. 20 istihalatul mustahil. Mustahil tak bersangkut dengan Tuhan. Tak pergi dok kata 20 yang wajib, 20 mustahil pula. Hak mustahil tak sangkut. Lemah sangkut dengan Tuhan kan lemah? Dah. Buta sangkut dengan Tuhan kan? Dah. Lagi tuli, bodoh sangkut dengan Tuhan kan? Dah. Guna mustahil tu nak hukum. Buta ada dak kat Tuhan? Buta tak ada kat Tuhan. Tuhan tak buta. Tuhan tak lemah. Yang tu dia panggil istihalatul mustahil. Jadi 20 yang wajib, 20 istihalatul mustahil. Apa makna istihalah? Tidak buta, tidak lemah. Dulu kita mengaji 20 yang wajib, 20 mustahil. Kena ubah. Kita kena ubah. Kemudian satu sifat harus. Jadi 20 campur satu sifat harus jadi 41. 4 sifat Nabi, sifat kesempurnaan Nabi. Sidik, amanah, tabligh, fatalah. Lawan dia 4. Apa dia? Istihalah. Hak lawan tu bodoh jangan buh kat Nabi. Nabi tak bodoh. Nabi tak pecah amanah. Nabi tak bohong. Yang tu ada kat Nabi. Istihalatul mustahil tu. 20 yang wajib, 20 istihalatul mustahil. Bagi Allah, bagi Nabi, 4 yang wajib, 4 istihalatul mustahil, 1 sifat harus. Jadi semua jadi 50 aqaidul iman, maka iman kita sah.
Kita jangan pandang ringan. Kadang-kadang contohlah kita tang ni masjid, ujung tu pun masjid. Situ pun ada kuliah ilmu fiqh. Sini ada ilmu tauhid. Yang mana kita nak pilih dulu? Wajib dah kena duduk ilmu tauhid dulu. Fiqh hang tak terpakai. Pasal apa? Hang tak kenal Tuhan. Duk belajar bab sembahyang. Orang tak sembahyang just berdosa. Tapi orang yang tak tahu ilmu tauhid, orang yang tak kenal Tuhan, kufur. Wa na'udzubillah min dzalik. Lah ni kita tengok dah. Kadang-kadang atas sebab dosa kita tu, kita duk himpun dosa, maka Allah Taala berjatuh. No? PH jatuh dah. Kita ni betul ikhlas. Berkawan pun ikhlas. Kita tak payah kalut bagi depa jadi pening sendiri. Dia mula dia duduk belah nu, I nak letak jawatan. I nak masuk jawatan belah. Dia merapu kata. Bukan kita. Bukan pas dengan UMNO jangan. Kita tak kacau apa-apa, kita duduk sengam. Apa buat? Pasal apa? Wa makaru wa makarallah wa wallahu khairul makirin. Hamba duk acah-acah main dengan Tuhan, tunggu Tuhan nak acah-acah main dengan hamba. Tu baru pekat-pekat ada akal kan? Seronok saya no. Doa kita Tuhan makbul. Kita duk angkat tangan doa. Nak biar lagi ke? Duk hina Islam, duk cerca Islam. Sampai hak orang Islam tu pun duk kata lagi bagus. Tu no. Alhamdulillah Allah Taala berkenan. Kita tujuan dalam mengaji ni kita nak jaga yang mana Allah Taala bagi kita pinjam, Allah Taala pinjam saja. Bila Allah Taala bagi iman kat kita, pinjam, kita tolong jaga iman kita, jangan bagi rosak. Secara umumnya jaga 3 perkara. Jangan kita mentasbih, jangan kita menyamakan, menserupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, jangan kita mentajsim, jangan kita i'tikadkan Tuhan tu berjisim, bertubuh. Yang ketiga, jangan kita mentaktil. Apa mentaktil? Melemahkan Tuhan. Melemahkan Tuhan. Dia termasuk dalam kita ni melemahkan Tuhan. Orang duk acah-acah main, orang duk pali Allah Ta'ala, kita duk diam. Dia masuk dalam kita orang yang melemahkan Tuhan. Redha bil kufri kufran. Redha dengan orang duk hina Islam, tunggu Allah Ta'ala nak balas. Perteguh iman kita, insya-Allah. Penting kita mengaji ilmu tauhid. Ustaz nasihat bukan kat ustaz, mana-mana ustaz ada mengajar ilmu tauhid ni ataupun ilmu kalam, ilmu sifat, pi mengaji, jangan tak mengaji. Takut hidup kita rugi. Hidup kita rugi. Tak ada makna hidup kita, tak kenal Tuhan kita. Kalau kita kata yang sesat di Hindu pun dia kenal juga, walaupun dia patut sesat tak betul, dia pun buat dia kenal. Kita bukan lagu tu. Kita belajar. Maksud kita mengenal Allah, kita belajar perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Tuhan. Dia ada wujud, dia ada qidam sampai kaunuhu mutakalliman. Nak kenal Nabi macam mana nak? Kenal Nabi, dia ada sifat sidi, amanah, tabligh, fatanah. Tu makna mengenal Nabi. Janganlah hidup kita sampai tak tahu langsung. Dia wajib atas mukalam dia semua penduduk Pulau Batas bukan kita semua kena mai cari ilmu. Kena main mengaji ilmu tauhid, penting sangat. Tapi susah sikit. Memang benda baik itu susahlah. Kan? Kalau belajar bab fiqh mudah, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, mudah sangat, kan? Ingat dah tahu rukun qauli dah buat dah. Alhamdulillah. Jangan tak ingat kan? Rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada lambat, ada 6. Rukun qalbi ada 2 rukun qalbi yang sangkut dengan hati. Kemudian tumaninah ada berapa tempat? 4 tempat. Buat bagi elok nah. Jadilah kita kenal lagu tu pun. Alhamdulillah lah. Terlepas dah kita nah. Baik, kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala. Ustaz rasa tang wassalatu wassalam tu kan? Tiga. Hang tu kan sambung. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baik, tolong tulis tepi kitab. Tak kita silap. Selawat kita tengok dalam Al-Quran Tuhan kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tu ayat Quran. Dalam tu Tuhan kata sesungguhnya aku Allah Ta'ala lah berselawat kepada nabi. Para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan juga orang-orang yang beriman. Ya, dia bilang, wahai orang-orang yang beriman. Lembut Tuhan kata kalam Tuhan.
pujuk Tuhan. Wahai, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallima, taslima. Sallu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallima taslima wasallimu taslima. Dia lupa lah tu. Jadi wahai orang Allah dan juga para malaikat, kami semua ni, kita Allah Ta'ala kata berselawat kat Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi. Baik, ingat, kalau selawat tu datang daripada Allah Ta'ala, nama dia rahmat. Selawat ku datang daripada Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak, bukan lagu tu. Maksudnya kalau selawat tu datang daripada Allah Ta'ala dengan makna rahmat kurniaan Allah kepada Nabi juga kepada kita, hamba-hamba yang berselawat kat Nabi. Kalau selawat tu datang daripada malaikat, dia nama astaghfar, memohon keampunan. Kalau selawat tu selain daripada Allah, selain daripada malaikat, nama dia doa. Yang nama dia doa. Datang daripada Allah, nama dia rahmat. Datang daripada malaikat, nama dia keampunan. Datang daripada kita, selain daripada Allah dan malaikat, nama dia apa? Doa. Tapi tu bila kita selawat, kita dapat pahala. Kita berdoa tu kita berhajat kepada kebaikan. Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita. Jadi bila kita berselawat tu, dia macam kita berdoa kepada Allah, bagilah kebaikan, minta Nabi bagi syafaat. Baik, habis tuan-tuan. Ingat tiga perkara tu. Selawat datang daripada Allah Ta'ala, nama dia rahmat. Datang kepada malaikat, daripada malaikat, nama dia keampunan. Astaghfar, datang daripada kita, nama dia doa. Tak baca pelan-pelan. Wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyati wa dalili wahdaniyati Sayyidina Muhammadinil mab'uthi bibarihil mu'jizati lita'yi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi wa ala ambil tekat tu wa ala. Okey, berhenti tekat tu okey, wa ala tu metang ayat lain dah. Baik, wassalat, selawat. Apa makna selawat? Kita wassalatu wassalam. Selawat yang datang daripada Allah, nama dia apa? Kita tengok di sini. Ulang balik ke? Ulang balik. Aku nak ambil tang mana? Ambil baca terus ya. Bawah sekali. Yang keempat daripada bawah. 5 1 Tak, yang tadi baca apa khutbah dia kan, selawat tu selawat dan salam tu tak mula lagi kan. Betul tak? Betul ya. Ambil makna dia tu dan rahmat. Tu terjemah dia rahmat dan kesejahteraan. Bila kata rahmat tu apa? Kita minta kepada Allah Ta'ala, tu yang kita duk berselawat tu, supaya Allah Ta'ala bagi rahmat. Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu rahmat. Sejahtera tu apa dia? Masa Nabi berdakwah, kita minta Nabi kata dia tenang. Dia tak rasa gerun, dia tak rasa takut waktu berdakwah. Ni kita bercakap dalam makam ta'lim, dalam majlis ilmu boleh. Tapi kalau kita ambil di sini, bila kita selawat dan salam tu, dia sebut sebagai kalimah apa? Kalimah tawassul. Kita bertawassul. Kita sebut nama Nabi, kita bertawassul. Baik, Ustaz tengok di sini apa makna tawassul. Kadang-kadang ada gulungan-gulungan yang setengah-setengah tu dia kata tawassul tu tak boleh, bid'ah. Tu yang kita selawat tu. Macam mana? Wassalatu wassalatu mu'ala tu. Puji-puji itu. Rahmat sejahtera ke atas juru bahasa ketuhanan.
Baik. Di situ kita tengok makna tawasul. Tawasul dibenar dalam agama kita. Makna tawasul daripada kalimah wasilah. Makna tawasul memohon. Makna tawasul lah, memohon terhasilnya manfaat ataupun berdoa dengan Allah dengan mempergunakan wasilah ataupun mendekatkan diri bantuan untuk mendapat bantuan atau perantaraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun saya ulang balik, yang kata tawasul asalnya daripada perkataan wasilah. Tawasul asal perkataan dia wasilah. Maksudnya perantaraan. Tawasul perantaraan. Makna wasilah yang dengannya, wasilah atau tawasul tu dengannya, dengan kita cara kita bertawasul atas dengan kita berselawat kat Nabi tu kita bertawasul. Contoh bila kita nak mula doa, kita tak boleh angkat doa ya Allah ampun dosa aku. Doa kita terhijab. Kalau siapa-siapa berdoa, buka dalam adab-adab berdoa, kalau kita tak berselawat kepada Nabi, kita tak mula dengan berselawat, kita tak tutup dengan selawat, nescaya doa kita tak sampai. Jadi kita tawasul dengan nama Nabi kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Penghujung doa kita tutup dengan selawat juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi mula kita tawasul Nabi, penghujung pun kita tutup dengan selawat. Supaya apa? Doa kita tak tergantung. Jadi apa-apa doa juga kita jangan terus ya Allah ampunlah dosa aku, tak mau, selawat dulu. Tawasul. Kerana tawasul tu kita kata menjadi wasilah. Dengan kita tawasul dengan menyebut nama selawat Nabi, boleh sampai kepada terhasilnya apa yang kita kehendaki. Apa juga yang kita minta. Cuma tawasul yang salah ni, jangan kita guna kubur. Kubur dengan nama Tok Hamad, yang tu tak mau. Dengan nama Tok Hamad ni kubur apa? Kubur Tok Bidan susu lanjut, yang tu tak boleh. Boleh jadi syirik. Ada juga tawasul ni boleh pula. Contoh kita tawasul ni, kita ni ada kuliah belah sana sungai. Kita nak lintas tak boleh. Maka kita tawasul dengan ambil kayu letak lintas. Kadang-kadang dia jadi wajib tawasul tu. Kerana menuntut ilmu ni wajib. Kita duduk belah sana tak dengar. Kita ambil kayu. Kalau tidak kita ada perahu. Perahu kita lintas. Maka perahu tu kita kata menjadi perantaraan kita untuk sampai ke masjid ni. Tawasul dibenar. Yang tak benar tawasul ni, macam kita kata guna kubur-kubur. Macam mana? Macam orang tua-tua dulu pikat pokok-pokok. Buat pulut kuning. Ni kita ni lalu kok ni jaga. Jangan duk buat tak tahuan. Kadang-kadang kita cakap tu kita jadi syirik, kita tak sedar. Empuan ni lalu kok ni minta tabit lah Tok Hamad. Ni sini ni kawasan jagaan Tok Bidan susu lanjut. Kita pun dengan berkat Tok Bidan susu lanjut, mampu. Yang tu boleh syirik, yang tu kita tak mau yang tu. Jadi tawasul dengan kita berselawat dibenarkan oleh agama. Memang kita bertawasul. Kita bertawasul. Ingat cuma tawasul makna perantaraan. Kita kena doa. Macam semayang, kita tawasul. Supaya apa? Hasil dia, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bila kita semayang tu, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita satu perasaan yang mana kita benci pada perbuatan keji dan mungkar. Ini tawasul dengan semayang. Dan semayang, kita jadikan dia tawasul untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila diri kita dekat dengan Allah Ta'ala, apa juga kita minta, Tuhan perkenan. Tu kita kena jaga. Lebih-lebih ni macam kita mengaji. Mengaji ni apa je? Kita tawasul. Tawasul apa? Ya Allah, kalau takdir kalau kita mati, kita minta mati syahid. Dengan kita mengaji, kita boleh tawasul Allah Ta'ala murah rezeki kat kita. Tu maknanya tawasul tu. Dengan kita mengaji ilmu tauhid, dapat Allah Ta'ala terima sekolah amal ibadah kita. Ya, duk mengaji kat ustaz lama ni ada dah. Sejak duk mengaji kat ustaz Cik Ruih lah, jadi macam mana duit pun tak ada dah. Rezeki pun tak ada. Tu yang kami tak main mengaji dah ada tak? Sejak duk mengaji, kita duk mengaji ilmu tauhid, bahasa perbezaan tak? Jadi tawasul ilmu tu. Perbezaan. Dulu kita semayang, kita rasa macam tak apa nak khusyuk. Bila kita semayang, kita rasa khusyuk. Dulu kita tak apa nak sayang kat solat. Bila ni kita rasa sayang kat solat. Tu Allah Ta'ala kurnia tu. Dengan kita mengaji ni kan, dengan kita menuntut ilmu ni, maka kita jadikan perbuatan kita tu, kita mentawasul kepada Allah.
supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Sehingga dalam hadis Nabi menyebut orang yang menuntut ilmu takdir kalau mati, dan saya dia mati syahid sugro. Tak mau lagi? Maulah. Jadi kalau tak mengaji ni tak ada pembuat. Qul hal yastawi alladhi ya'lamu wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengaji dengan orang yang tak mengaji? Orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Adakah sama orang yang semayang yang ada ilmu dengan orang yang semayang tak ada ilmu? Itu dari kita bicara tentang fiqh. Kalau tak kenal Tuhan ni macam mana ni? Semayang sebuah sapuan ni. Nak kata hak yang tu lah. Hak yang tu lah. Mereka tahu saja Tuhan tapi mereka tak kenal Tuhan. Kalau mereka kenal Tuhan bukan lagu tu. Macam saya dengan isteri saya. Kalau orang kata kat bini saya marah dah. Pasal bini saya tu betul. Kalau bini tak betul tak apa lah. Ini orang duk kata kat Tuhan pasal apa? Hampa boleh duduk diam. Kan? Mak Sabu. Kata bila kan? Khalid Samad. Takkan salah aku kata tu berdosa lah kata tu. Tak salah itu dia kata. Kita tak menghukum, tapi kita takut sekali bila Allah Ta'ala hukum. Tu lagu tu bukan kita yang menghukum, bukan dak. Allah Ta'ala yang hukum. Tuan-tuan fikir kepala otak tengok. Sampai Tuhan tak kena umur 90 lebih lagi duk teringin lagi. La ilaha illallah. Duk teringin lagi, nak kuasa lagi, berjalan pun 3 selendek dah. Aduh. Orang yang ni yang Nabi kata kalau nak pilih pemimpin yang dia tak mau jadi pemimpin. Kita paksa dia jadi tu orang tu ni duk minta teringin nak jadi. Tapi tu lain 2-3 penyakit ada gila merian. Dulu orang perempuan kena gila merian, lain orang jantan pun gila merian. Kena tengok. Tak gila merian lagi. Aduh kesian kat depa saya tengok. Aduh. Kata pilih tak apa dah, tak pegang. Dulu saya juga saya pun lah tak saya. Jaga akidah kita bagi elok. Dulu ingat la agung Allah Taala bagi kat kita ya Allah ni akhir zaman. Isteri dia tutup aurat sikit macam cantik. Kita dapat agung lah. Masya-Allah. Kita tengok Perdana Menteri sebelum ni bini tak tutup aurat kan? Najib tutup aurat. Dah. Mahathir. Tutup. Dia pakai rambut palsu tutup dah tu. Aurat tu juga. Tengoklah ni macam mana Allah Ta'ala bagi. Dan juga Perdana Menteri kita lah ni, dia ada sanad dia, keturunan dia tuk kenali. Dia ada hubung kait sekurang-kurangnya orang reti agama, sekurang-kurangnya orang jaga agama. Kita tak lagu tu. Kita ni akhir dah ni, akhir zaman dah kita ni. Allah Ta'ala nak angkat darjat kita orang yang beriman. Allah Ta'ala nak angkat darjat Islam. Baik. Puji-puji itu rahmat dan sejahtera ke atas juru bahasa ketuhanan. Siapa dia juru bahasa ketuhanan? Nabi kita lah. Dia juru bahasa. Al-Quran main ni siapa tak boleh tahu kerana bahasa Al-Quran ni bahasa yang cukup tinggi. Walaupun dia tu Arab, dia belum tentu dia boleh faham Al-Quran. Tapi tu Allah Ta'ala hantar Al-Quran, Allah hantar juru bahasa ketuhanan, nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang habaq kita Tuhan kita nama Allah. Dia yang habaq kita rukun agama lagu ni. Dia menghabaq rukun Islam lagu ni, rukun iman lagu ni. Syurga lagu ni, neraka lagu ni. Siapa cerita kita? Itu juru bahasa ketuhanan. Siapa dia? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak kita berselawat. Perbanyak. Satu yang ustaz nak pesan, kita orang yang mengaji ni tolong berselawat. Jin hantu raya pun takut berselawat. Kelebihan dia tu berselawat. Tapi berselawat jangan di mulut, malah di hati ni ada perasaan mahabbah kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mahabbah ni dia menjadi rukun ibadah. Ustaz selalu ulang, mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada kepada Nabi kita, mahabbah kepada agama kita, mahabbah kepada mahabbah kepada agama, kepada ibadah kita sendiri tu. Mahabbah kepada contoh ibadah. Kita mengaji rasa kasih sayang kat majlis ilmu. Tu yang aku main mengaji. Dan yang ketiga, yang kelimanya mahabbah kita kepada diri kita sendiri. Kenapa orang perempuan tutup aurat? Kerana dia mahabbah, kerana dia ni tangan anggota dia bukan dia buat sendiri, semua Allah Taala bagi kat dia. Maka Tuhan yang perintah kita suruh tutup aurat, bukan kita, Tuhan perintah. Tu ustaz nak ulang lagi makna takwa tu, sifat takwa tu.
Apa dia takwa? Tak payah dulu. Takwa itu buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan tegah. Jadi dia payah kita nak beramal. Jadi hakikat makna takwa, apa yang Tuhan suka, aku suka. Apa yang Tuhan benci, aku benci. Itu makna takwa. Kan mudah. Ni yang kita main mengaji ni, Tuhan benci ke Tuhan suka? Tuhan suka. Kita pun suka. Pergi tempat-tempat yang tak elok, tempat maksiat, Tuhan suka tak? Tuhan tak suka. Ni yang kita pilih. Pilih puak tau? Biarlah. Parti UMNO dengan parti PAS. Kata terus. Pasal apa? Pasal Tuhan suka. Dua ni saja parti yang besar dalam negara kita yang bercara nak buat hukum agama. Lah kalau dulu kita katalah masa zaman dulu ni berkelin nak jawatan. Kawan kata lah ni dah tak kalut dah. Menteri besar Kedah tu. Kalut dah. Siapa pun tak kalut dah. Tunggu pucuk pimpinan. Tak mau nak rebut dah. Habis Tuhan suka lagu tu, kita pun suka. Tuhan suka parti tu, kita pun suka parti tu. Ni ada juga ustaz kata, orang kata, ustaz kalau mati esok Allah Ta'ala, malaikat takkan tanya hang parti mana. Ada tak tanya? Wa ma ikhwanuka. Ikhwan, kumpulan. Hang duduk dalam parti mana? Takkan kita orang Islam pergi duduk dalam parti DAP, Tuhan suka? Suka? Ada DAP kat sini? Tengok mereka ni kan? Tuhan tak suka. Tuhan tak suka, kita tak suka. Apa yang Nabi suka, kita suka. Apa yang Nabi tak suka, kita tak suka. Ini yang panggil takwa. Takwa baru apa juga kerja buat kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang pasal apa? Pasal Allah suka. Bukan kita semayang atas tabiat. Memang mengaji bukan pasal tabiat dah. Puasa bukan atas dasar tabiat. Haji bukan atas tabiat, bukan tabiat. Pasal benda ni Tuhan suka, aku suka. Kalau Tuhan tak suka, aku tak suka. Kalau betul lah, tutup aurat pun betul lah. Saya kalau tutup aurat lagu ni kadang-kadang ninja pergi gabung gatal kepala. Tapi Tuhan suka lagu tu, kita pun suka. Pasal apa Tuhan bagi gatal kepala? Gatal kepala pasal Tuhan nak bagi pahala. Kita tahan lah. Tuhan nak bagi pahala kita. Baik. Itu juru bahasa ketuhanan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan rahmat dan sejahtera ke atas juru bahasa ketuhanannya. Lepas dia tu Nabi Muhammad SAW. Dan dia kata juru tunjuk keasaannya, juru tunjuk keasasnya. Dia juru bahasa dan Nabi lah ajak kat kita ilmu tauhid. Bahawa Allah Ta'ala itu asa. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nabi habaq kita. Maka mai ulama Abu Hasan Al-Mansur Maturidi depa mentafsir dari ayat qul huwallahu ahad tu. Tang tu duduk buat kedainya. Allahu Samad. Tuhan itu tempat tumpuan kita. Karena makna Tuhan tempat tumpuan. Isti'na tu tang tu. Juru ketuhanan. Yang menjuru tunjuk keasaannya yang Allah Ta'ala, iaitu pengeluh kita, Nabi Muhammad yang dibangkitkan, yang dilantikkan dengan segala mukjizat. Apa mukjizat? Perkara-perkara yang bercari adat. Mukjizat yang melawani adat. Ada kat Nabi kita saja. Dan juga dengan mukjizat ni Nabi dapat mengalahi musuh-musuh agama. Yang dia kata mukjizat yang mengalahkan apa? Musuh-musuh Islam. Juga. Bagi apa? Bagi mengkuatkan risalahnya. Apa risalahnya? Apa juga berita yang Nabi bawa kepada kita? Contohnya Al-Quran dan juga Islam, iman, itu semua Nabi yang cerita kat kita. Kita tak tahu. Kita jahil. Mereka Nabi yang bawa petunjuk. Nabi seolah menjadi katalog, kita kata. Kalau kita beli handset, nama dia Nokia. Kalau lain Samsung. Kalau tak bagi katalog, kita tak tahu dah. Kita tak tahu. Ada pula orang tu baca sangat kita, lagu ni, buat lagu ni. Begitu juga Nabi. Allah minta Al-Quran ni, Al-Quran bahasa yang paling tinggi. Tak ada manusia walaupun dia tu Arab pun nak mentafsir Al-Quran tak boleh. Tinggi sangat bahasa dia. Tetapi Allah Ta'ala minta juru bahasa dia, Nabi kita, Nabi lah tolong mentafsir Al-Quran kepada kita. Nabi tafsir Al-Quran kita dan juga hadis Nabi yang menceritakan kita lagu ni, Al-Quran, lagu ni semua.
berpunca kerana juru bahasa ketuhanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dia yang kata macam mana wa arsalna kaila rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan Nabi Muhammad mereka untuk buat rahmat. Rahmatul. Apa yang nak kata rahmatul lil alamin tu? Patipan rahmatul lil alamin. Bukan rahmat maksiatul lil alamin. Rahmat apa? Bagi mengkuatkan risalahnya dan membenarkan petunjuknya. Ini semua kita kena yakin petunjuk tu. Tanpa dia petunjuk yang cerita lagu ni semua Nabi. Juga ke atas sekalian ahli keluarganya. So Nabi ni siapa dia keluarga Nabi tu? Bani Hashim. Saya kena rujuk kitab yang hasil ngaji ni lah. Tak apa. Walaupun kitab ni rasa dia mudah sikit kalau dibanding dengan kitab lama ni. Sekalian ahli keluarganya yang telah mencapai darjat ketinggian. Mulia sungguh keluarga Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi. Berkat ketinggian kedudukan keluarga Nabi serta sekalian sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi yang timbul lepas dilari tau daripada kitab asal ni. Nanti saya tengok sini dan atas keluarganya yang sampai mereka itu pada beberapa pangkat yang tinggi dengan ketinggian kadarnya dan segala tolanya keluarganya yang hilang gemilang. Hal keadaan mereka itu segala bintang-bintang penunjuk. Itu yang lari itu. Tak apa tani saja yang dia lari sikit daripada hak asal ni. Mungkin cetak dia jatuh. Serta sekalian sahabatnya yang timbul laksana bintang-bintang penunjuk dengan nas sabdanya. Sahabat-sahabat nas dan Melaka iaitu yang daripada nas Al-Quran sampai cerita Nabi kita yang ceritakan kita. Nabi itu sebagai risalah ketuhanan. Jadi saya jangan tani, kita berhenti tani, kita kali kita masuk terus muka surat 3. Karena kalau kita baca dia punya khutbah dia tu panjang sangat. Jadi kita ambil muka surat 3, kita mula masuk terus pelajaran kita. Saya tak mau baca lah dia punya kita kata. Cuma di sini dia cerita ilmu tauhid yang dia ni pengarang kitab ni dia ambil juga kitab-kitab yang besar. Betul saja cerita yang tu saja. Kemudian kita tengok takrif ilmu tauhid. Kita masuk terus pelajaran. Apa itu ilmu tauhid? Kita mengaji dah lama apa itu ilmu fiqh. Kita faham dah apa itu ilmu tasawuf. Dengannya terhasil keikhlasan dalam kita melakukan amal ibadah. Itu ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Supaya kita belajar ilmu fiqh supaya kita belajar dalam bab bersuci, kita belajar dalam bab memperelok segala amal ibadah kita. Kemudian kita mengaji ilmu ilmu tauhid. Siapa pula? Ni tu hubungan kita saya nak bawa ni. Apa itu ilmu tauhid? Baik. Ilmu tauhid itu adalah umpama himpunan perkara-perkara yang dihandikatkan. Yang kata ilmu tauhid ni dia banyak perkara lah. Banyak perkara yang kita kena belajar. Contoh kita kata dari wujud sampai 20. Dan kita belajar yang mustahil. Antara mustahil dengan istihalatul mustahil pun kita kena reti beza. Antara harus dan jawaz pun kita kena reti beza. Itu kita ilmu ni pengetahuan. Tauhid ni dengan ilmu tu kita dapat mengasah Allah Subhanahu wa taala dan kita mengiktikad bahawa tidak ada Tuhan yang lain. Tempat pengabdian, tempat ketaatan, tempat kepatuhan aku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan ilmu tauhid itu ilmu pengetahuan tauhid itu mengasah Allah Subhanahu wa taala, mengiktikad bahawa Allah Taala sahaja Tuhan aku. Itu adalah umpama himpunan perkara-perkara yang diiktikadkan. Baik, umpama perhimpunan ni kita belajar perkara-perkara yang bersangkut paut, yang berhubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kita belajar? Kita mengenal Allah dengan kita mengenal sifat-sifat dia.
Tu dia. Dan juga kita menolak perkara-perkara yang tak sangkut paut dengan Allah. Itu makna dia tu. Baik, tauhid kita bahagi 3 macam. Yang pertama dia panggil tauhid ilahiyah. Apa dia tauhid? Tauhid kita belajar perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Tuhan kita, dengan Allah. Dan kita belajar juga perkara-perkara yang tak boleh ada kat Tuhan. Dan juga satu perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil tauhid ilahiyah. Yang wajib atas mukallaf kena tahu 3 macam tauhid dia. Bukan banyak 3. Dia panggil tauhid ilahiyah. Minta kalau boleh kesak sikit depan ada kawan-kawan yang masuk lagi. Dia panggil tauhid apa? Ilahiyah. Yang kedua kita kena belajar tauhid nabawiyah. Kita belajar perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mualaf pada nabi-nabi kita semua. Ada dalam kitab Misbah dulu kita baca dah. Yang ketiga tauhid sam'iyah. Perkabaran yang kita dengar melalui Al-Quran, perkabaran yang kita dengar cerita-cerita dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita iktikad, pegang kejap-kejap. 3 macam tauhid ilahiyah, nabawiyah, sam'iyah, wajib kita mengiktikad. Pegang kejap-kejap. Macam mana kita nak pegang kejap-kejap dengan hati kita? Kita kena tolak yang pertama, tolak perasaan hati kita ni jahat. Tolak perasaan syok. Syok ini merupakan bisikan daripada syaitan. Macam mana duduk dalam pancok bermandi dengan banyak. Kita siapa bagi jadi? Tuhan bagi jadi. Tuhan siapa bagi jadi? Dia main darah. Dengan kita mengaji ilmu tauhid ni, dia menjadi seolah-olah dia menjadi kita kata perisai. Nak menolak segala bisikan-bisikan syaitan yang datang mengajak kita dalam hati kita. Apa dia? Pertama syaitan bagi syok. Tuhan siapa kita tengok? Tak pula. Ada kata Tuhan tak? Ini aku pasal-pasal ada aku. Nak tolak yang tu. Yang kedua kita kena tolak zon. Musuh juga ni. Bisikan syaitan juga. Zon. Kerana bab tauhid ni yang paling ganggu kita ialah bisikan syaitan. Dia ganggu kita. Zon ni dia cuma percaya kata Tuhan ada. Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan ni 75% saja. 25% dia tak percaya. Yang tu dia panggil zon. Kemudian yang ketiga, wajib kita kena tolak waham. Waham ni dia percaya tak Tuhan ada, Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan 25% saja. 75% dia tak percaya. Dan yang keempatnya, jahil. Jahil ni maksudnya orang ni dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia pergi umrah dan sebagainya, tetapi bab ketuhanan dia tak ambil tahu. Yang dia semayang saja. Ini termasuk orang yang jahil tentang ilmu tauhid. Jadi dalam bab ilmu tauhid ni dia tidak ada syiah. Dan dia tidak ada khilaf ulama. Dia tak ada khilaf dalam bab sifat-sifat ketuhanan ni, tak ada. Semua ijma' ulama. Ijma' ulama tauhid. Mesti kita kena ada sifat yakin sungguh-sungguh. Maka ulama kata dalam kaedah dia i'tiqadun jazimun. I'tiqad pegangan hati yang kejap. Yang macam mana yang kata pegangan hati yang kejap? Tidak ada syak, zon, waham, jahil. Kalau masih ada yang tu tak lagi. Dia tak punya pegangan hati yang jazam. I'tiqadun jazim mutabiqul lil waqi'. Hak kita pegang ni kita ambil ke mana? Menepati apa yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah? Satu puak, satu golongan yang mengikut perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ahli sunnah wal jamaah, iaitu satu puak, satu golongan yang mengikut perjalanan para sahabat sampai kepada alim ulama. Itu dia panggil ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba ada juga seorang ustaz memfikir dalam masalah khasat, ta'rad, ta'yid. Ini semua ulama-ulama yang menyusah orang saja. Dia minta tolong dia tarik balik cakap tu. Kalau dia tak ada peluang masuk syurga. Kerana barang al-ulama itu warisan tu anda. Ulama itu pewaris Nabi. Barang siapa menghina ulama, kata Nabi, dia menghina aku. Barang siapa menghina aku, dia menghina Allah Ta'ala. Barang siapa menghina Allah Ta'ala, kufur. Wala'iyadzubillah ni. Ni sifat 20 ni perkara yang diijma' oleh ulama. Tak boleh kita ragu-ragu. 3 macam tauhidnya ada ni, ilahiyah, nabawiyah, sam'iyah. Contoh kita sampai perkhabaran azab, siksa kubur, syurga, neraka, semua cerita ni kita dengar daripada
Nabi, kita dengar kita apa yang ada dalam Al-Quran. Wajib kita i'tikaf, pegang kejap-kejap 3 macam ni. Tak boleh kita mengaji bab sifat 20 saja. Had nabawi, apa tauhid nabawiyah tak boleh. Ataupun belajar sifat 20 nabawiyah belajar tapi sang ayat tak ambil tahu. Dia tak percaya mana ada kubur-kubur sisa kubur yang tak nak jumpa pun. Mana ada pahala tak nak tengok pun. Boleh mengakibatkan akidah kita jadi rosak. Baik, jadi kita ingat, kita berdoa akidah kita dengan 5 perkara. Punca yang menjadi rosak akidah ni kalau dalam hati kita ada syak, zon, waham, jahil. Bila yang ni ada jahil, maka mulut dia akan bercakap macam orang yang jahil tentang ketuhanan. Dia kata Tuhan ada tangan. Cuma tangan Tuhan tak sama dengan tangan makhluk. Dia duduk yang 3, dia dah mula menjisim Allah, mentajsim. Etikat. Bila Tuhan ada tangan, tangan nak lekat di mana? Untuk lekat di tubuh. Itu maknanya jisim tu. Kalau Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, Tuhan pun ada kaki juga. Cuma kaki itu tak sama macam kaki manusia. Macam kaki gajah tak sama dengan kaki kucing. Tangan harimau tak sama dengan tangan kerak. Etikat boleh rosak akidah dia. Itu dia panggil golongan mujassimah. Ini yang bahaya. Banyak sangat lah ni. Banyak sangat golongan mujassimah. Ada kadang-kadang sampai marah ustaz. Marah. Mengajak sifat 20 tu bid'ah. Kerana zaman Nabi tak ada. Boy. Hege. Wah ni kata lagu tu. Tu yang inna Allah ala kulli syai'in qadir tu ambil tahu lah. Dalam Quran. Cuma zaman Nabi dulu dia tak atuk macam ni. Macam wujud khidam dia tak atuk. Tapi wujud dah zaman tu. Yang Nabi cerita tentang tempat sifat. Kalau sahabat tak tahu tanya Nabi. Nabi cerita lagu ni. Dalam Al-Quran pula innallaha sami'ul basir, semua ada dalam Quran. Maka dua ulama Abu Hasan Asy'ari daripada tarik dalam Quran dia perkara sifat 20 supaya apa? Masa tu timbul zaman fitnah. Zaman fitnah. Yang tu yang kita takut tu. Orang kata apa? Zaman kita kata Mu'tazilah. Mula depa etikat kata Tuhan ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Baik. Mengaji begini elok. Tu makna dia kata takrif ilmu tauhid itu ialah umpama perhimpunan perkara-perkara. Tu ilmu perkara-perkara, banyak perkara lah. Apa dia? Tulis 3 ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat. Yang diiktikadkan dan ilahiyat, nabawiyat, benda ni wajib kita iktikadkan, pegang kejap-kejap dengan hati kita. Dari segi iktikadkan dari segi agama. Apa makna? Iaitu perkara-perkara yang bersangkut paut dengan agama. Dari segi agama dengan makna yang kita mengaji sifat 20 merupakan perkara yang bersangkut paut dengan agama. Macam semayang bersangkut paut dengan agama. Agama itu apa dia? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu agama. Ataupun sebut undang-undang. Itu dia kata dari segi agama. Dengan makna perkara-perkara yang bersangkut paut dengan agama. Maka bila kita mengaji ilmu tauhid terhasillah iman kat kita. Bila kita mengaji ilmu fiqh tersakutlah Islam kat kita. Bila kita mengaji ilmu tasawuf maka kita dapat melakukan ibadah dengan elok, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maka 3 ilmu ni dia panggil fardu ain. Ilmu hadis, ilmu tafsir fardu kifayah. Yang kata fardu ain wajib atas tiap-tiap bidang mata 3 ilmu ni. Tak lepas. Tu Ustaz minta tolong jaga betul-betul tentang ilmu tauhid ni. Kita mengaji sungguh-sungguh. Pelan-pelan dia dapat. Ustaz pun mengaji lama terang nak boleh terang ni pun jenuh Tengok tuan-tuan tengok pula kitab Faridah bukan macam kitab lain. Dia kata di sini kalau kita tak faham betul-betul tak lipi. Dia kata ilmu tauhid itu adalah dia ni bicara ilmu. Ilmu makna pengetahuan. Bila kita belajar hingga kita ketahui ni tauhid ni maknanya kita dapat i'tikad bahawa Allah saja Tuhan kita. Adalah umpama perhimpunan perkara-perkara. Bila perkara-perkara tu kena ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat. Dan perkara ni diiktikadkan, pegang kejap-kejap dengan hati kita. Bila kata pegang kejap tidak ada syak, zon, waham. Daripada segala atau sebenarnya tak apa. Dari segi kita ikut, dari segi agama. Dengan makna ilmu tauhid yang kita belajar ni, ilmu sifat 20 ialah perkara yang bersangkut paut dengan agama. Yang diambil, di mana ambil ilmu ni? Di mana yang Wahbi duk petikai sangat sifat 20 bid'ah ni. Ni cerita kat depa ambil daripada dalil-dalil yang diyakini. Apa dia? Iaitu Al-Quran dan juga hadis. Tu makna dalil-dalilnya yang diyakini, yang ambil yang kita yakin ni kita dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama guna kepala otak depa dak.
Dan ilmu ini membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita zat, kita tulis tu. Dan ilmu ini membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat. Zat dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid nak cerita dua tu lah. Perkara yang bersangkut pun dengan Allah. Diri Allah Ta'ala tu zat. Zat Allah Ta'ala tu macam mana? Jawab saya. Pedarah. Zat Tuhan tu macam mana? Tu dia. Siapa biasa tengok Tuhan? Katakan. Zat Tuhan macam mana Pak? Zat Tuhan bukannya jirim. Tulis tong tu. Nak belajar tentang zat Tuhan. Kita nak tahu zat Tuhan, dia bukan ada macam. Dia bukan jirim. Zat makhluk adalah jirim. Baik, sifat Tuhan macam mana lah Cikgu Din? Cikgu Din, sifat Tuhan. Bukannya arad tulis. Arad sifat bagi makhluk. Jirim, diri makhluk, dia panggil masiwallah, selain Allah Ta'ala. Kalau orang tanya zat Tuhan macam mana? Zat Tuhan bukannya jirim. Jirim ni benda yang berketul. Benda yang bertubuh. Jadi tak bolehlah kita nak kata kalau Tuhan lah duduk tang mana Tuhan duduk atas langit. Duduk atas langit itu sifat bagi makhluk. Duduk tang nu, duduk tang ni, merah, besar, putih, bulat, panjang. Itu cuma sifat bagi makhluk. Bila sifat bagi makhluk pun, diri makhluk tu nama dia jirim. Jirim dia ambil tempat. Dia nak duduk. Ni jirim. Habis tu ustaz nak tanya muslimat, Tuhan ada sifat penghidup tak? Ada. Boleh tak Tuhan bergerak dan diam? Kerana gerak diam itu sifat bagi makhluk. Kemah lagu tu, pegang bagi mantap-mantap. Gerak diam itu, naik turun itu sifat bagi makhluk. Ujung ni tu bertempat tu sifat bagi makhluk. Dan setiap makhluk dia mesti ada berapa jihah? 6 jihah. Atau kena dah Tuhan lah tu. Tak payah mengaji dah, boleh dah. Tu kena dah Tuhan. Tu nak kena Tuhan. Mana zat Allah Ta'ala bukannya jirim. Pegang yang tu saja. Kerana kata alim ulama daripada dulu pun tak berani nak kata zat Tuhan macam mana. Tak padan dengan kita. Baru nak tahu zat Tuhan, diri Tuhan tu macam mana. Tak tahu. Melainkan kita artikan zat Tuhan bukannya jirim. Baik, Ustaz Cik Ruh lelaki. Macam mana lelaki? Dia bukan perempuan. Lelaki dah lah tu. Lagu tu nah. Sifat Tuhan bukannya arad. Arad itu sifat bagi makhluk. Tuan-tuan hadirin muslimin, punca dua perkara ni kita boleh disyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kita duk takut tu jadi kita bicara ilmu ni, Allah kita kenal Tuhan ni, apa juga kita minta terberlaku kesilapan pun Tuhan ampun kat kita. Jangan kita tak tahu langsung benda ni. Membicarakan tentang zat Allah Taala. Sekadar yang wajib, dia kata sekadar yang wajib bagi dirinya. Yang wajib ni yang ada, iaitu bila kata yang wajib bagi dia, cuma ijma' ulama mengiktibarkan bahawasanya zat Tuhan, sifat Tuhan ni tak terhingga punya banyak sungguh. Kalau kita bicara Asmaul Husna pun ada 99. Tapi yang wajib kita belajar hanya 20 yang wajib tu. Allah Ta'ala sekadar yang wajib, tulis itu 20 yang wajib, 20 mustahil. Dan juga kita kena faham perbezaan. Kita kena tahu perbezaan istihalatul mustahil dengan mustahil tu macam mana. Yang ni kena berguru baru kita boleh faham. Yang wajib bagi dirinya, diri Allah Ta'ala. Sekadar yang wajib bagi dirinya, yang mustahil baginya. Yang ni yang kita kena ubah tu Yang mustahil baginya tak kena Yang wajib baginya betul. Baik, bila kita kata ni, kita mengaji lama dah. Bila kata wajib, kita kena kata wajib bagi Allah, bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dan haram kita kata wajib bagi Allah bersifat dengan sifat mustahil, tak boleh kata. Maka di sini tolong ubah. Atau yang kitab ni dia kena jaga-jaga sikit. Jadi baguslah kita tahu kitab ni. Tahu ustaz nak pikuk mana ni. Yang mustahil baginya salah. Yang mustahil atasnya Allah Ta'ala. Tulis. Bukan bagi Tang bagi tu buat ni, buat bulat. Jangan potong lagu tu, buat bulat. Lengkong. Kemudian kita tulis di atas tu. Haram, tak boleh. Yang mustahil atasnya. Dan yang harus baginya betul. Harus baginya betul. Bukan harus atas Allah Ta'ala. Demikian juga pada sekalian Rasul. Bicara juga. Ya tadi itu yang kita bicara tadi itu sampai dekat tu
buat garis nama dia tauhid ilahiyat. Demikian juga sekalian rasul tani dia panggil tauhid nabawiyat. Demikian juga pada sekalian rasul tauhid nabawiyat, dan pada segala perkara-perkara yang didatangkan seperti hari kiamat dan lainnya. Okey, tentu tanda dan segala tu sampai tang lain-lainnya hari kiamat, yang tu dia panggil tauhid sam'iyat. Jadi cukuplah ni tiga yang dalam kitab kita dia nak cerita yang tu lah. Ustaz ulang balik, Ustaz baca bagi terang daripada atas. Ilmu tauhid itu adalah umpama himpunan perkara-perkara yang dietikatkan daripada segi agama. Daripada segi agama tu perkara yang bersangkut dengan agama, yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin Al-Quran dan juga hadis. Dan ilmu ini menceritakan tentang zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tu dia tambah lagi, dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala. Sekadar yang wajib bagi dirinya, yang wajib itu terkenal kepada sifat-sifat kamalat Tuhan tu ya. Yang wajib baginya dirinya tu terkenal pada sifat-sifat kamalat. Diri Allah Ta'ala tu dia panggil zat. Sifat Tuhan dia panggil sifat kamalat. Beza dengan kita, diri kita nama dia zat, jirim. Sifat Tuhan nama dia sifat kamalat, sifat kesempurnaan kita. Dia panggil arad, sifat bagi makhluk, arad. Dan yang mustahil atasnya, dan yang harus baginya, betul. Demikian juga pada sekalian rasul tauhid nabawiyat, dan pada segala perkara-perkara yang didatangkan, yang diceritakan, yang Allah Ta'ala cerita, yang ada dalam Al-Quran, yang Nabi cerita, yang ada dalam hadis Nabi. Perkara-perkara yang didatangkan seperti hari kiamat, azab siksa kubur, pahala, dosa, syurga, neraka tu dia panggil tauhid sam'iyat. Perkabaran yang kita dengar daripada hadis dan juga Al-Quran. Boleh kita tulis perkara-perkara yang datangkan seperti hari kiamat, dosa, pahala, syurga, neraka, azab siksa kubur, azab neraka, itu semua dia panggil tauhid sam'iyat. Perkabaran yang kita dengar daripada Al-Quran dan juga hadis yang wajib kita yakin. Walaupun kita tengok orang duk korek kubur lama dah tak pernah nampak pun sajarul aqraq, ulang yang duk pukul orang yang meninggalkan solat, tak pernah tengok. Himpitan kubur macam mana, duk tengok kain baju dia macam mana, tak pernah terbakar pun. Wajib kita percaya. Dan kita kena yakin bahawa kita duduk dalam kubur bukan kita mati, kita hidup. Cuma Allah Ta'ala bagi setengah lagi ada di telaga Zamzam. Bila tiupan sangkakala yang pertama, yang kedua, maka roh-roh kita ni malaikat ambil masukkan dalam, kita kata dalam tiupan dia embus, maka pergi carilah tulang belakang Ajdul Zabi tu, tulang belakang cenongging kita tu. Kemudian kita akan timbul hidup. Kemudian Allah Ta'ala masukkan roh kita bagi penuh untuk kita diambil kira di padang mahsyar esok. Itu dia. Dan faedah dia, apa guna mengaji ilmu tauhid? Dan faedahnya bagi yang mengetahui, maksud dan faedah dia, apa kebaikan dia bagi yang mengetahui, yang belajar hingga ketahui, yang mengetahui bagi orang yang mukallaf, yang belajar hingga kita mengetahui serta kita mengiktikad akan dia. Itu apa faedah dia? Dan faedah kebaikan dia bagi yang mengetahui, bagi yang belajar hingga mengetahui. Apa dia belajar? Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu ini, ilmu tauhid ini ialah mendapat kemenangan dan keberuntungan selama-lamanya. Kan? Maksud di sini apa? Orang yang mengaji ilmu tauhid mendapat keuntungan ataupun kita kata mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Itu maksud itu. Ialah mendapat kemenangan. Kemenangan di dunia, kita orang yang mengaji ilmu tauhid, kita yang kenal Tuhan, kita ni menang, kita dapat mengatasi orang-orang penyembah berhala dan juga orang Islam sendiri yang kalau tak mengaji ilmu tauhid, dia duduk darjat dia paling bawah. Kita darjat kita tinggi pasal kita mengaji ilmu tauhid. Dengan makna kita mendapat kemenangan. Kemenangan macam mana? Kita beramal ibadah, Tuhan terima. Orang tu depa sembahyang, Tuhan tak terima sembahyang pasal tak kenal siapa hak ampunya sembahyang, siapa perintah kita suruh sembahyang. Tu kata
La tasahil ibadah illa bi ma'rifatillah. Maka tak sah semua amal ibadah kita melainkan kita kena kenal siapa Tuhan kita yang menjadikan kita, yang menjadikan ibadah, yang menekan kita suruh puasa, zakat, haji dan sebagainya. Siapa dia? Itu kita dapat mengenal Allah Taala. Jadi ialah orang yang dapat kemenangan di sini. Dapat kemenangan tu tulis tu, dapat kemenangan di dunia dan juga dapat kemenangan di akhirat. Apa makna dapat kemenangan di akhirat? Terlepas dia daripada azab siksa kubur dan terlepas dia daripada azab siksa di neraka di akhirat kelak. Masya Allah, kelebihan kita mengaji ilmu tauhid tu, bukan jalan-jalan. Sabit tu ingat, bila ni mengaji macam kita duk mengajak sifat 20 ni tak pernah ada dah. Saya dah pergi cek tengok di masjid-masjid, depa ada ilmu baca tentang sirah Nabi, mengaji tafsir. Kenapa lagi depa mengaji tak tahu? Itu bukan ilmu tauhid. Itu bukan fardu ain. Yang fardu ain 3 ilmu ni saja. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Hak lain ilmu hadis fardu kifayah. Tafsir Quran fardu kifayah. Kita jangan terpengaruh. Nak cuba cari juga tang mana ilmu tauhid. Baik, kalau kita duk mengaji dah kat ustaz ada dah ilmu tauhid, depa tu ajak tafsir, aku pergi tambah ilmu lagi. Kau ni mengajak tasawuf, aku pergi tambah ilmu lagi. Cantik begitu. Jangan kita duk mengaji macam satu tempat no, macam tempat kami lah sendiri termasuk. Yang ada pun Ustaz Fauzi Tahir mengajar ilmu fiqh. Kemudian sirah Nabi. Kemudian ilmu tauhid tak ada. Bila ilmu tauhid tak ada ni, bolehkah kita nak, kenapa? Yang kata beriman terhenti atas ilmu tauhid. Tapi kalau kita tak mengaji ilmu tauhid, kita saja mengaku kita beriman. Hakikat dia ilmu iman kita tak ada. Kalau tanya apa makna iman, macam mana nak jadi iman pun kita tak boleh tahu. It's very dangerous, you know. Kompetisi sikit lah, no? Itu penting kita mengaji ilmu tauhid. Di dunia kita boleh bercakap macam-macam, di akhirat habis. Ialah mendapat kemenangan. Dan dia kata ni keberuntungan. Untung mana? Untung di dunia amal ibadah kita Tuhan terima. Bukan setakat amal ibadah kita Tuhan terima, malah kita, diri kita pun Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba dia. Baik, nak jadi hamba Allah kena ada beberapa perkara. 4. Ustaz rujuk lagi kitab 4, bukan 3, 4. Pertama, mengenal Tuhan. Ni kita mengaji, mengenal siapa Tuhan yang bagi jadi kita, wajib syarak. Yang kedua, mengenal Nabi kita. Siapa Nabi kita? Kita kenal dah Nabi kita. Yang ketiga, mengenal agama. Itu apa itu agama? Ustaz dah ulang dah. Kita dah kenal agama dah. Yang ketiga, mengenal siapa diri kita. Di waktu tu barulah Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba dia. Bila dah Tuhan terima kita sebagai hamba dia, waktu tu kita buat kerja agama, buat kerja-kerja perkara-perkara yang bersangkut pun agama. Sembahyang, puasa, zakat, haji, ini kerja-kerja. Dunia darul amal. Dunia tempat kita beramal. Wal akhirah darul jazam. Dan terhasilnya kita akan makan di akhirat. Seolah Allah Ta'ala bagi gaji kita. Gaji kalau pada agama dengan makna pahala. Pahala kita nak tukar dengan azab syurga. Kalau kita tak buat, bagi juga kita apa dia? Dosa. Dosa ditukar dengan azab dalam kubur dan juga kekal di akhirat kelak. Penting sangat kita mengaji ilmu tauhid. Tu dia kata, dan keberuntungan selama-lamanya. Beruntung sungguhlah bagi kita yang mengaji ilmu tauhid. Cuma beringat, mana-mana ustaz kalau mengajar ilmu tauhid yang boleh kita tunggu, kita tunggu. Kalau tak boleh, bercanggah macam mana yang ustaz mengajar pada tuan guru awalan tuan guru Haji Saleh, kita tak boleh. Contoh banyak juga ustaz yang kata 20 yang wajib, 20 mustahil terkandung. Saya kata boleh kalau gitu. Dah mula-mula dia kata masuk dulu kemudian tarik keluar pula dah. Ambil hang mustahil tarik keluar. Macam mana tarik keluar masuk ni main cilut. Nak jadi mahazir pula. Mula masuk PA, tak payah keluar PA, tak payah masuk PA balik. Aduh, kan merapu lagu tu. Kena kona juga sikit-sikit kan. Kemudian kita tengok takrif agama. Sikit lagi. Takrif agama. What is the meaning of the agama? Kemah, mantap. Kita mati tuan-tuan, jangan takut. Kita tahu dah makna Tuhan, kita tahu Tuhan tempat tumpuan, kita tahu dah makna agama, kita tahu dah terhasilnya ilmu tauhid, apa kebaikan yang kita dapat, kita tahu dah. Masya Allah. Hak yang ni saja yang wajib atas kita mukallaf ambil tahu. Bukan pening-pening, banyak-banyak tak payah. Itu sudut pening-pening. Dan takrif agama. Apa dia takrif agama tu? Maka ni Tok Guru nak cerita kat kita pula makna agama.
Dan agama itu adalah ibarat. Ibaratnya apa dah? Tulis dalam tepi kitab Rosni cerita. Agama tu ibarat. Ibarat air di daun keladi. Nak cerita ayat kalau duduk daun di keladi. Itu ibarat lah tu. Etiket kan? Bukan dia no? Maknanya tahulah. Kalau apa? Yang agama itu adalah ibarat daripada perhimpunan. Bila kata perhimpunan tu lebih daripada satu lah. Kalau seorang-seorang tu dia tak ngerti himpun kalau satu. Perhimpunan segala hukum. Tulis tu hukum hakam, tulis lagi. Bagi mudah kita faham. Yang kata agama itu adalah ibarat daripada perhimpunan hukum-hukum hakam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna agama. Kemudian tulis itu. Bila dah kata apa, himpunan segala hukum hakam ataupun disebut sebagai undang-undang. Himpunan segala undang-undang yang datang daripada Allah Taala. Bila kata undang-undang tu ada berapa? Rosni? 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ni agama. Jangan fikir hal lain dah. Kalau orang tanya, what is the meaning of the agama? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Yang tu saja. Tu sudah ingat yang lain dah. Orang lagi main. Loh, semayang, puasa, zakat haji tu apa dia pula? Agama kah? Semayang, puasa. Apa ni kata? Nak gempak ni. Semayang, puasa, zakat haji. Apa ni kata bukan agama? Okay. Semayang, puasa, zakat haji tu apa dia? Bukan cabang-cabang. Perkara-perkara yang bersangkut paut dengan agama. Tulis. Itu tak tanya orang, itu bertanya ustaz balik. Jadi agama wajib, sunat, haram, makruh, harus. Yang ni dia panggil hukum syarak. Ni hak wajib. Syarak tu Tuhan. Mana tahu hukum syarak? Hukum-hukum yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Only 5. Itu agama. Semayang, puasa, zakat, haji itu bukan agama. Tu apa dia? Perkara-perkara yang bersangkut paut dengan agama. Mengaji perkara yang bersangkut paut dengan agama. Puasa perkara yang bersangkut paut dengan agama. Agama itu wajib, sunat, haram, makruh, harus. Boleh tak? Mantap. Baik, yang dihantar akan dia, yang didatangkan ia. Yang dihantar akan dia, mana yang didatang akan dia. Baik. Oleh Allah Taala. Baik. Ambil yang dihantar akan dia oleh Allah Taala. Yang ni dia panggil syarak. Tulis tang tu. Syarak apa? Syarak ni ada 2. Hukum syarak ada 2. Satu dia panggil syarak hakiki yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Yang kedua dia panggil syarak majazi yang datang daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa sama jugalah. Kalau benda yang Nabi larang kita buat, apa dosa? Hak Nabi itu dipanggil syarak juga, syarak majazi. Majazi itu apa dia? Macam ustaz ni hakiki. Bila ambil cermin tak di depan nampak dalam pun muka ustaz. Hak yang tu dipanggil majaz. Majazi. Yang dihantar akan dia, disampaikan dia, melalui apa? Daripada Allah Taala kepada sekalian hamba-hambanya yang mukallaf. Untuk orang yang mukallaf. Jadi hukum taklifiyah. Bila kita kata macam ni, bila agama tu 5, bila kita dah balik berakal, sihat panca indera sampai suruhan Rasul. Sini ada tak yang tak balik lagi? Tak ada. Ada yang gila? Tak ada, berakal. Sihat panca indera. Siapa dia? Dia apa? Dia bisu, dia pekak. Ada tak? Tak ada. Kemudian berakal, sihat panca indera, kemudian berakal, kemudian kita sampai suruhan Rasul. Maksud kata sampai suruhan Rasul, ada orang yang tolong sampai. Ustaz-ustaz lah penuh duk mengajar. Illa kalau di dulu atas bukit tu, gunung apa tu? Gunung Himalaya tu. Tak ada orang sampai, tak ada berita agama sampai ke dia. Maka dia tu dihukum bukan dia makan pila apa pun. Dia kata pula apa pun, Allah Taala tak ambil kira. Kenapa dia bukan mukallaf? Yang kata mukallaf mesti yang pertama berakal, ada akal, sihat panca indera, kemudian apa dia ni? Balik, berakal, sihat panca indera, lagi betul. Sampai suruhan Rasul, lama lupa sungguh Rosni jangan makan benda-benda panas. Kadang-kadang kita ni dia jadi buka dalam kitab ta'alim muta'alim, kita kena tahu. Kadang-kadang kita makan ni kita buih. Dia mengakibatkan benak, perut kita benak, dia payah lekat. Dia tak mau lekat.
Kemudian yang kedua, kerana kita kurang bismillah. Kadang-kadang makan, tengah dah makan, dah dekat nak kenyang, Allah baru teringat nak bismillah. Hantam bila boleh lah juga, jangan tak bismillah pun. Dia lupa macam mana tak tahu. Nah, tu yang dia kena hukum ni, kena hak mukallaf. Mukallaf. Sekalian hambanya yang mukallaf atas lidah rasulnya, melalui Rasul, Nabi yang cerita kat kita. Tu atas lidah Rasulnya, Nabi menyampaikan kat kita. Yang membawa kepada kebajikan. Loh, saya tak pakai cermin mata pun boleh dah. Yang membawa kebajikan, kebaikan yang berkekalan pada mereka itu. Tu dia, yang bawa berkekalan. Mana apa ni? Orang yang mengaji ni, yang tahu benda ni, bila dia amal benda ni, berkekalan kebaikan dia. Terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata, dan agama itu adalah ibarat daripada perhimpunan segala hukum hakam, undang-undang yang dihantar akan dia oleh Allah. Benda ni daripada Allah Taala dan kepada sekalian hamba-hambanya. Hamba dia kita ni hamba Allah Taala yang mukallaf. Hak tak mukallaf tak ambil kira. Atas lidah rasulnya, melalui lidah rasulnya. Bila kita terima undang-undang daripada Allah Ta'ala, hak wajib, hak sunat, hak wajib tetap wajib, hak sunat tetap sunat, hak haram tak haram, hak makruh tak makruh, hak harus tak harus, maka kesan dia apa dia? Yang membawa kebajikan. Kebajikan ni, kebajikan tulis di dunia dan juga di akhirat. Kerana apa? Kalau kita berpegang dengan benda haram, kita buat benda haram, maka di dunia manusia, sama-sama manusia akan hina kita. Dalam kubur, Allah Ta'ala pun hina kita dengan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita jaga, kalau benda haram kita nak buat juga, kita kena etikat hati, benda tu adalah benda haram, aku nak buat. Buat. Contoh kata, kita keluar rumah tak tutup kepala. Aku tak mau tutup kepala, aku tahu kata benda ni haram. Dia masih lagi beriman. Tetapi kalau dia mengpetikai, nak ikut agama mampulah, 4 tahun dah ni gatal kepala ni. Kalau nak ikut agama semua pakai tak boleh bergerak ke mana. Bukan dia menghina siapa, dia menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana agama itu wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu agama. Datang daripada Allah Ta'ala, dihantar kat siapa? Kat orang yang mukallaf. Melalui siapa? Melalui lidah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berpegang dengan hukum hakam hak datang dari Allah Ta'ala, maka kita mendapat kebaikan di dunia dan juga kita mendapat kebaikan di akhirat. Amal ibadah kita semua Tuhan terima. Takdir kita buat salah pun Tuhan ampun. Illa dosa syirik, no, tiada maaf bagimu. Hang buatlah, kita kata minum arak hari 4 tong pun, tapi hang kena buat pengakuan benda tu haram. Tapi aku nak buat. Oh, payah sangat belah lembu, setahun 2 ekor, aku nak belah babi pula. Ada. Dia kata, saya tembak babi hutan apa? Tahun ni sampai 13 ekor. Ada tak? Pemerintah dia tahulah. Adakah dalam dewan negeri pergi cerita dia tembak babi hutan? Dia tengok kepala otak apa ni? Aduh, nasib baik dia kata saya tampak nyamuk 3 ekor dah sehari. Mak, berapu dia kata. Tu duk perasa alim dah lah tu. Saya tembak babi hutan, alim dah. Ada kawan saya duduk belah-belah kota sana. Ustaz, boleh tak? Apa hukum dia? Saya kerja dengan Cina, kerja saya buat apa? Tembak babi hutan. Cantik dia kata. Hukum tak boleh, kita haram. Tak boleh. Mak ada haram, bahawa haram. Pasal apa? Dia ambil babi hutan tu, dia jual kat Cina. Tak boleh, hukum dia haram. Mak ada haram, bahawa haram. Kalau benda tu haram, kita jual pun hukum dia haram. Kau tembak babi hutan tu. Tembak babi hutan tu. Babi hutan. Gaji kita tu gaji apa? Kita gaji penembak babi hutan. Boleh tak? Tak boleh. Jaga maruah. Buka dalam kitab Misbah. Wajib kita jaga mura'ah kita. Serupalah setengah tu duduk mesin rumput atas jarak Cina. Dia kata, loh, Ustaz saya tak nak kerja dia. Hukum haram. Pasal apa? Menjatuhkan mura'ah agama. Wajib jaga agama kita. Jangan menjatuhkan maruah agama kita. Kita orang Islam pergi duduk mesin rumput atas jarak Cina. Boleh tak? Hukum haram. Saya kata tak apa. Saya kata, hampir masuk lautan, hang bawa uncang. Orang pun tak nampak apa dia. Dia kata, kerja tangkap bewak. Sekok RM5. Dia kata, senang, boleh uncang. Kemudian hang nampak ulat sawah, jual ulat sawah dengan kuah. Kan senang, dia kata. Dia buat kerja-kerja lagu tu buat apa? Benda yang boleh menjatuhkan maruah kita sebagai seorang Islam. Yang membawa kebajikan. Yang ni yang kita nak ni. Yang membawa kebajikan yang berkekalan. Di akhirat esok. Kekal kita dalam syurga. Lah ni kita tak boleh bayang macam mana. Masya Allah. Kerja kita buat. Esok Allah Ta'ala bagi kebaikan kat kita di sana. Di dunia ni sementara. Yang kekal di akhirat.
Esok Rosni tu lah. Takut Rosni weh. Cuma Allah Ta'ala tukar umur kita ni jadi 40 dalam syurga. Maklum saja. Tengok masa tu Ustaz Cik Ruiz berkemat. Mantap. Baik. Kebanyakan yang berkekalan pada mereka itu orang yang patuh taat segala titah perintah Allah Ta'ala. Tu yang kata berkekalan kepada mereka itu siapa dia? Orang Muslim lagi mukmin. Muslim, Islam, mukmin yang beriman. Kita mesti kena Muslim dan juga mukmin. Makna mukmin orang yang beriman, Muslim orang Islam. Dan tanda-tanda. Oh, dia ada tanda pula lah. Orang mengandung pun ada tanda, orang lelaki pun ada tanda, kecuali sajad. Dia tak ada tanda. Amboi, dia tunjuk dalam Facebook tu, dia melawak dengan boyfriend dia. Kami nak nikah tak berapa hari dah. Lah jantan sama jantan nikah, hemat rapu saya kata. Aduh. Dan tanda-tanda beragama wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Syekh Perihassan. Itu sama balik.